كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Tibanya hari raya Idul Adha, kita pasti diingatkan akan makna pengorbanan. Pengorbanan bolehlah dipahami sebagai kesanggupan melakukan, memberikan atau menanggung sesuatu sebagai tanda kasih atau setia, atau untuk sesuatu tujuan yang tertentu. Alhamdulillah, mungkin setiap daripada kita sama ada sedar ataupun tidak, pasti ada melaksanakan suatu pengorbanan, sama ada melalui harta, masa, tenaga dan emosi, sekalipun pada pelbagai aspek. Tidak kira untuk diri, keluarga, masyarakat maupun agama dan negara. Bahkan ada kalanya tanpa disedari kita berkorban tanpa bertanya dan berfikir panjang. Contohnya, seorang bapa sanggup bekerja lebih masa walaupun kepenatan untuk mencari rezeki bagi memenuhi keperluan asas keluarga yang dikasihinya. Begitu juga dengan seorang ibu yang sanggup bersusah payah mengurus rumah, suami dan anak-anaknya demi memberikan keselesaan kepada insan-insan yang dicintainya. Seorang pelajar pula sanggup berkorban masa, tenaga, harta dan perasaan untuk mengulang kaji pelajarannya demi memenuhi impiannya untuk ke Menara Gading. Selain itu, kita sering mendapati masyarakat bergegas menghulurkan bantuan keuangan, masa, tenaga, bahkan ada kalanya keselesaan tempat tinggal apabila mengetahui ada orang yang sangat memerlukan bantuan. Dengan arti kata lain, pengorbanan bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Hanya memerlukan kita untuk menyadarinya, mengambil iktibar dan hikmah daripadanya serta mempraktikannya dalam kehidupan. Inilah sebabnya setiap kali membicarakan tentang haji dan korban,
kita akan diingatkan dengan makna pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada setiap masa dan ketika kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ujian secara zahir kelihatan menyusahkan kerana menagih pengorbanan daripada kita. Sebaliknya, jika dilihat dengan lebih teliti dan mendalam, kita akan memahami bahawa ujian adalah jalan yang ampuh untuk menguatkan jiwa, membina dan meningkatkan potensi diri ke arah yang lebih cemerlang, sekaligus melayakkan kita untuk memperolehi ganjaran yang lebih baik dan istimewa melalui pengorbanan perasaan, tenaga, harta dan sebagainya yang kita berikan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika memberi tafsiran terhadap ayat tadi menjelaskan bahawa orang yang diuji dan bersabar sejak dari mula ditimpa ujian tersebut akan diberikan jalan pahala yang amat besar. Ini menunjukkan betapa kuatnya hati dan jiwanya dan keteguhan sabarnya. Tegasnya, ujian demi ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sedikit demi sedikit mendidiknya untuk berkorban, yang akan menguatkan jiwanya, sekurang-kurangnya mendidiknya ke arah menghayati salah satu sifat mulia, yakni sabar, yang akhirnya akan melayakkannya untuk memperolehi ganjaran pahala yang sangat besar sesuai dengan tingkatan kesabarannya itu. Berbekalkan kekuatan jiwa, potensi diri yang telah digilap dan sifatnya mulia, itulah maka seseorang itu akan dapat menghadapi pelbagai liku-liku kehidupan dengan lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dewasa ini negara kita berhadapan dengan peningkatan kos sara hidup yang disebabkan oleh kenaikan pelbagai harga barang, terutamanya barang-barang keperluan. Sudah tentu situasi ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, harga barang menjadi mahal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, harga telah menjadi mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami. Baginda menjawab, sesungguhnya Allah dialah yang menetapkan harga itu, iaitu mahal dan murahnya sesuatu barang itu berada dalam ketetapan Allah. Dialah Allah yang menyempitkan, dialah Allah yang melapangkan, serta dialah Allah yang memberikan rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap agar aku bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kamu yang menuntutku di dalam kezaliman terhadap darah maupun kezaliman terhadap harta. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Begitu juga dengan penetapan syarat yang ketat oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi umat Islam dari seluruh dunia yang hendak menunaikan ibadah haji serta kota yang jauh berkurangan dari tahun-tahun yang sebelumnya, juga satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan juga kenaikan jumlah mereka yang dijangkiti COVID-19 dan kehadiran varian baru bagi COVID-19 juga memerlukan kita untuk berkorban dengan cara bersabar dan terus patuh dalam mempraktikkan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adakah panduan atau contoh teladan yang boleh diikuti
agar pengorbanan kita membuahkan hasil dan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya contoh terbaik yang boleh kita jadikan panduan adalah para nabi dan rasul alaihi wassalam. Para nabi dan rasul alaihi wassalam merupakan orang yang paling dahsyat dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berkorban perasaan, keselesaan hidup dan sebagainya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ajaran Islam dan membimbing umat kepada keredaan Allah. Kesediaan untuk berkorban ini juga dicontohi oleh hamba-hamba Allah yang saleh dalam perjalanan hidup mereka demi meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Antara ciri pengorbanan para nabi dan rasul alaihi wassalam yang perlu kita jadikan panduan ialah yang pertama, keyakinan yang tinggi dan mendalam pada bantuan Allah serta balasan kebaikannya untuk pengorbanan kebaikan. Kita telah sedia mengetahui kisah-kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti berkorban meninggalkan anak dan istrinya di tanah yang gersang kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan mereka telah dipelihara Allah. Bukti pemeliharaan Allah ini kemudian diamalikan sehingga kini dengan wujudnya Ka'bah dan air Zam-Zam di tanah suci Makkah. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam ini merupakan bukti agung yang bukti agung akan janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta keberkatan daripadanya untuk setiap pengorbanan yang disertakan keyakinan akan bantuannya. Ia adalah bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencia-ciakan amalan orang yang soleh. Begitulah sunnah pengorbanan yang disertai keyakinan. Untuk itu, setiap daripada kita yang mungkin kini sedang berkorban masa, tenaga, emosi dan sebagainya demi kebaikan, yakinlah bahawa bantuan Allah Subhanahu wa taala berada hampir dengan anda. Mohonlah kekuatan daripada Yang Maha Kuat Al-Qawi sekiranya kita berhadapan dengan cabaran. Kedua, pengorbanan disertai kesungguhan dan ketelitian. Ini dapat kita lihat daripada kisah berkaitan pengorbanan yang pertama yang dilaksanakan dua anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu kisah Habil dan Qabil yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 yang bermaksud dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yakni Habil, dan tidak diterima korban dari yang lain, Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya saja Allah menerima korban dari orang yang bertakwa. Kita semua mengetahui kesudahan kisah ini. Akhirnya pengorbanan Habil diterima Allah Subhanahu wa taala, sedangkan persembahan korban Qabil ditolaknya. Kisah ini menekankan kepada kita betapa pentingnya untuk bukan sahaja ikhlas dalam melakukan pengorbanan, namun kita juga dituntut untuk melakukan pengorbanan dengan penuh ketelitian, cekap, atau dalam arti kata lain dengan cara yang terbaik. Seandainya kita mengharapkan penerimaan serta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, pastikanlah kita memberikan kualiti yang terbaik yang termampu daripada diri kita untuknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai akhir khutbah, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu wa aghasnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkat-berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل الأضاحي من أجل القربان وضاعف لعاملها الحسنات وكانت سببا لدخول أهلها الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالجنة. أما بعد فيا أيها المسلمين اتقوا الله حيثما كنتم فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sempena hari raya Kurban ini umat Islam digalakkan untuk melakukan ibadah kurban. Tempoh masanya bermula dari terbitnya matahari pada hari raya Aidil Adha. Setelah berlalunya tempoh masa yang mencukupi untuk 2 rakaat salat dan 2 khutbah yang ringan sehingga terbenamnya matahari pada hari Tasyrik terakhir yaitu 13 Zulhijjah. Pada tempoh masa itu, marilah bersama-sama kita melaksanakan ibadah kurban ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila Adamu min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha lata'ti yawmal qiyamah bi qurubiha wa ash'ariha wa aslafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bima kana qabla an yaqa'a min al-ard wa tibu biha nafsa." Maksudnya, tidak ada amalan anak Adam manusia di hari haji hari raya haji yang paling disukai Allah selain daripada menyembelih korban. Haiwan ternakan yang dikorbankan itu akan datang kepada mereka yang melakukannya pada hari kiamat seperti keadaan asalnya, yaitu lengkap dengan tanduknya, bulunya, kukunya. Darah korban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah sebelum dia jatuh ke bumi. Pahalanya disegerakan Allah. Maka dengan sebab itu hendaklah kamu dengan rela dan ikhlas hati melaksanakannya untuk keuntungan diri sendiri. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, pastinya kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan Hah? Dia tak boleh. Hah? Dia tak boleh berikan kan. Cengkel. Des. Bila apa? Terdengar? Om? Belum. Tunggu. Menit nanti. Barang-barang semua udah pindah anak sebelah mah. Itu abangnya itu orang NTT apa? Orang Flores itu pun mau balik lagi sini. NTT. Yang mana? Itu kawan itu. Bukan kamu tuh. Ada tempat baru dia mau balik lagi dia. Di sana enggak kerja kan? Kalau mau balik lagi aku mau OT udah 1 bulan stok. Bila start lagi kan. Hah? Bila start lagi kan. Iya. OT terus. Tidak boleh tidak. 1 bulan tong. Boleh. Banyak 3.000 lebih. Boleh tuh. 5.000 kalau polo. 3.000 lebih kalau full.